وبركاته. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. ربي يسر ولا تعسر. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. صدق الله العظيم. Yang berbahagia Tuan Pengerusi Masjid Jami' Taban Sisli yang dimuliakan Al-Fadhil Tuan Imam, yang berusaha tuan-tuan anggota jawatan kuasa masjid, ahli-ahli jamaah muslimin hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala masih lagi diberi kesempatan, dipanjangkan usia dan diberikan umur, maka dapat kita hadir pada pagi ini di rumah Allah, tempat yang mulia. Kita berkumpul subuh berjamaah dan kita ambil sedikit ruang waktu berada dalam majlis Raudhatul Jannah, taman-taman syurga. Semoga mendapat rahmah, barakah dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Baiklah tuan-tuan, pada pagi ini kita tengok sikit lagi sambungan kitab Mada Ya'ni Intimai lil Islam. Apa artinya kita seorang Muslim, apa maknanya kita seorang mukmin di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan-tuan ada buku, boleh buka muka surat 173, muka surat 173 perihal yang kedua. Nombor 2 iaitu berkaitan dengan kita mesti memahami tentang kerja-kerja Islam. Kita mesti memahami tentang amanah tanggungjawab sebagai seorang Muslim yang berada dalam jamaah, kumpulan harakah yang mahu menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala di atas muka buminya ini. Jadi yang kedua disebut oleh Syekh Almarhum Dr. Fathayakan, jalan menuju matlamat yang jelas. Nampak jalannya, nampak caranya, iaitu untuk ke mana kita ni? Matlamat yang jelas. Apa benda matlamatnya? Li'a'la'i kalimatillahi hiyal 'ulya. Li'a'la'i untuk meninggikan, untuk menegakkan, menaikkan kalimah Allah. Kalimah Allah termasuklah hukum Allah, undang-undang Allah, peraturan Allah, agama Allah. Ulya, berada di tempat yang selayaknya. Itu matlamat yang jelas. Jadi kalau kita buat matlamat ini, berjaya tak berjaya, itu bukan urusan kita. Berjaya ke tak berjaya ke, menang ke tak menang ke, bukan urusan kita. Yang penting tahu matlamat, faham objektif, ada visi dan misinya, maka buatlah saja. Berjaya tak berjaya serah kepada Allah. Yang penting kita buat saja. Baik, jalan menuju matlamat yang jelas. Sebagaimana pentingnya memahami matlamat yang jelas. Itu nak kena faham. Perhatikan dia guna perkataan memahami, bukan mengetahui. Ada orang tahu tapi tak berapa nak faham.
Dia tahu matlamat. Apa benda hidup ni? Hidup ni nak apa? Nak redha Allah, nak syurga, nak selamat dunia akhirat. Dia boleh sebut, dia tahu. Tapi tak buat pun. Perkara-perkara yang membawa ke arah itu kerana tak faham dengan kefahaman yang mendalam, fahman daqiqan, kefahaman yang mendalam kepada apa yang dia tahu tu, lalu dia buat. Ini sebut sebagaimana pentingnya memahami matlamat yang jelas. Al-fahmu, al-ilmu satu hal, ilmu ada. Dia tahu lah mengaji, tahu lah sebab mari dengar kuliah. Tapi dari segi kefahaman yang mendalam, orang faham hakikat ilmu dia tahu tu, maka dia buat. Maka disebut pentingnya memahami matlamat yang jelas. Kita juga mestilah memahami bahawa beramal untuk Islam berarti beramal atau bekerja untuk melaksanakan syariat Allah. Sekali lagi, tuan punya kitab, penulis kitab menggunakan perkataan faham. Faham matlamat. Yang kedua, memahami bahawa beramal untuk Islam berarti beramal atau bekerja untuk melaksanakan syariat Allah. Tu tinggi tu. Bila sebut kedudukan syariat Allah tu, kedudukan yang tinggi. Sebab syariat Allah ni satu perkara Rabbani. Apa makna Rabbani? Kita dah baca tajuk-tajuk sebelum ni. Satu nilai ketuhanan. Syariat, nak kata benda tu syariat, bukan senang. Sembang-sembang kosong, lepas tu nak kata ini syariat Allah. Dah. Maka syariat diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah hukum hakam Allah, peraturan Allah, sistem daripada Allah, undang-undang daripada Allah. Maka siapa dia yang berperanan untuk melaksanakan benda-benda ni? Untuk melaksanakan benda-benda ni ialah para amilin, orang-orang yang bekerja dalam jamaah. Ini contoh mudah. Saya bagi contoh mudah. Kita boleh subuh berjemaah. Syariat Allah lah. Salat tu wajib. Salat tu syariat. Alhamdulillah. Kenapa kita boleh berjemaah? Sebab ada masjid. Kenapa boleh buat sunnah Nabi berjemaah di masjid? Yalah kat rumah kau boleh berjemaah, tapi bukan sunnah lah. Nabi berjemaah di masjid. Kenapa ada masjid? Ada organisasi. Waktu pula kenapa ada masjid pula? Masjid, bayangkan kalau masjid ada tapi sunyi, tutup, gelap. Mari-mari tengok gelap. Tak ada orang. Orang azan pun tak ada. Kalau ada orang azan pun orang tak datang. Kalau ada orang datang pun tengok-tengok imam pun tak ada. Kenapa alhamdulillah pagi ni boleh ada je masjid, mari ke masjid, ada je orang azan, boleh je berjemaah, ada imam, ada bilal, boleh berjemaah. Kenapa dia? Mudah. Ada amilnya. Ada amilinnya. Ada Pak Bilalnya, ada Pak Imamnya, maka kita datang. Maka di situ kita kata jemaah ini, anggota jawatan kuasa masjid ini, atau jemaah juga lah tu. Jemaah dengan makna yang lebih luas. Bukan makna parti sahaja, bukan makna persatuan sahaja, bukan makna kumpulan sahaja. Jemaah apa-apa sahaja, anggota jawatan kuasa masjid. Maka nama dia masuk dalam AJK masjid, nama dia masuk dalam senarai orang-orang amil yang menggerakkan masjid pun dikira jemaah. Bayang kalau tak buat kerja. Ahli qaryah datang tengok gelap je. Itu contoh mudah. Peringkat kecil kita kata, peringkat menguruskan masjid qaryah, apatah lagi peringkat negara. Nak kena ada amil juga. Maka tertegaklah syariat Allah. Salat fardu didirikan secara berjemaah. Syariat Allah lah tu. Tak sunnah Nabi. Itu konteks yang kecil. Bagaimana dengan konteks yang besar? Perintah Allah bukan sekadar solat berjemaah sahaja. Perintah Allah termasuk perang berjemaah. Bila kata perang, jangan nampak sedih. Nak kena angkat senjata lah. Nak kena bunuh musuh kafir musyrikin dah. Nak kena itu, nak kena dah. Bila kata perang, maknanya jihad. Perang apa dia? Perang melawan jahiliah.
Jahiliah hari ini bukan dalam bentuk batang tubuh ya. Macam sekarang Palestin di Palestin dengan Israel. Alhamdulillah imam kita tadi pun baca kunut nazilah. Kalau boleh musim-musim macam ni teruskan kunut nazilah subuh, setiap kali subuh kunut nazilah sampailah keadaan reda. Bila nak reda wallahu alam, teruskan baca kunut nazilah. Nah, itu perang cara dia, jihad cara dia. Nak melawan musuh Islam Yahudi laknatullah, yang dalam Quran sebut dalam Al-Baqarah. Baca Al-Baqarah, banyak kisah-kisah Yahudi yang dicela, dilaknat oleh Allah Ta'ala. Itu jelas melawan batang tubuh. Bahkan ada yang syahid, mereka pun ada yang telah mati sebagai bangkai, kita kata tak? Bangkai tentera Israel, bangkailah yang belah Islam ni sebagai syuhada rahimahumullah. Bukan nampak macam tu sahaja. Yang kita kata perang ialah jihad, kesungguhan melawan apa sahaja yang bercanggah dengan syariat Allah. Itu dia kena duduk dalam jemaah. Seorang-seorang tak mampu bang. Tak, sebab kerja ni bukan senang. Lepas tu disebut ialah melaksanakan syariat Allah di atas muka bumi ini dengan menggantikan, untuk menukarkan, tukar tempat undang-undang hawa nafsu dan taghut sekarang ini digantikan dengan apa? Dengan syariat Allah. Dia guna perkataan, tengok dia guna perkataan. Undang-undang hawa nafsu dan taghut. Bunyi macam kasar tak? Kasar ni. Tak kasar tak kasar pun itulah perkataan yang digunakan. Ditulis buku ini ditulis 40 tahun sudah. Dalam keadaan beliau memahami hakikat perjuangan sekularisme yang amat-amat tebal di Mesir, di negara-negara Arab. Di Malaysia pun sama jugalah. Buku ini tulis 40 tahun sudah, masih relevan sampai ke hari ini, tak basi. Bukan kata, ni cerita 40 tahun sudah tak boleh pakai buku ni, tutup buku letak kat rumah, bawa kitab lain. No. Hakikatnya macam tu lah. Undang-undang hawa nafsu dan taghut masih bermaharajalela di setiap inci muka bumi Allah Ta'ala, termasuk di Malaysia. Minta maaf lah. Orang Malaysia, saya bukan Malaysia. Nah, undang-undang hawa nafsu dan taghut. Taghut daripada perkataan tagha. Tagha makna melampau batas. Melampau batasan syariat. Syariat kata A, dia buat B. Syariat kata boleh, undang-undang kata tak boleh. Syariat kata tak boleh, undang-undang kata boleh. Nampak? Tak? Celaru di situ. Sekarang ini dengan syariat Allah, kerana manhaj dan syariat Allah itu telah sempurna. Undang-undang hawa nafsu dan taghut, saya bagi contoh mudah. Ini kes betul ni lah. Saya sebagai seorang guru, sahabat-sahabat pun mungkin ada yang guru ni, semalam kan ada hari sukan negara. Ini berlaku di Malaysia. Negeri mana, daerah mana tak nak sebut lah. Berlaku di Malaysia. Negeri mana, daerah mana tak nak sebut lah. Hari sukan negara. Bila kita kata syariat Allah, baik, hari sukan negara, bersukan, ada masalah? Tak ada masalah, sukan. Nabi pun sukan. Nabi pun lari-lari dengan Aisyah radhiyallahu anha, isteri baginda. Sunnah. Sukan tak ada masalah. Nak sambut hari sukan negara, dah kan? Tapi pengisiannya. Tak, ada yang buat hari ni. Semalam saya kuliah di mana semalam? Ada cikgu tu kata hari ni kena hari Ahad, kena buat hari sukan negara. Ada buat semalam. Sekolah saya buat hari Jumaat lagi. Hari Jumaat buat siap-siap lah. Hari sukan negara. Baik, sambung-sambung lah. Tapi pengisiannya. Kalau sukannya, acaranya yang melibatkan campuran lelaki perempuan. Tak, ada game dibuatnya. Cikgu lelaki, cikgu perempuan kena bergandengan tangan macam tu. Udah main macam-macam permainan lah. Nah, jadi itu kita kata tidak lulus dari segi syariat Allah. Asal sesuatu itu harus
tapi berubah menjadi haram. Al-aslu fil asya'i al-ibahah. Itu kaedah. Asal satu benda tu ialah harus. Tapi ingat, harus tu boleh berubah menjadi haram. Sukan harum je, tapi berubah menjadi haram. Macam baru ni orang duk marah ni, macam pok-pok Wahabi. Minta maaf lah, ada Wahabi kat sini. Marah sabuk maulid. Baik, bukan masalah maulid, masalahnya pengisian dia tu. Sambut maulid dengan cara apa? Ini kena faham. Lepas tu dia guna perkataan al-fahmu tadi, memahami. Bukan setakat tahu. Oh, marah sambut maulid. Baik, sambutlah. Okey, sambut. Pengisian dia, ini pun satu hal juga. Kalau duk isi dengan merapu, macam kat Indon. Ada orang Indon minta maaf. Boleh tengok dalam video. Duk berarang bawa maskot unta. Entah menantang apa lagi, burung. Berpakaian apa kostumnya sambil selawat. Nak replika unta nak gambarkan. Unta tu nak gambarkan zaman Nabi, zaman unta. Lepas tu duk selawat, ramai-ramai campur lagi perempuan. Sebahagian perempuan tak tutup aurat. Sebab apa? Sebab sambut maulid bukan lagi ibadah. Sambut maulid acara budaya, acara tradisi, acara untuk adat semata-mata. Tu pun jadi satu hal juga. Itu nak kena faham. Kita pun sambut maulid, tapi kita sambut macam mana? Pengisian, baca hadis Nabi, ceramah. Tak ada masalah. Pengisian dia tu. Pada hari ni ada istilah dia panggil syariah compliance. Tak? Syariah compliance. Ini kalau orang perbankan, orang muamalah, dia tahulah syariah apa nama ni. Istilah ini paling awal digunakan oleh orang-orang bank, perbankan daripada bank konvensional, daripada riba kepada Islamik, maka dikatakan syariah compliance. Tu ambil insurans haram, tak luluh syariah. Maka nak luluh syariah, macam mana nak luluh syariah? Syariah compliance-nya ialah takaful. Ambil loan tak boleh, haram. Dia bukan syariah compliance, tak luluh syariah. Maka nak luluh syariah macam mana? Ambil financing, pembiayaan. Masjid pun ada tak luluh syariah. Allah, masjid tapi tak luluh syariah. Contoh minta maaf lah, akaun bank, akaun surau, bank akaun masjid, akaun surau, akaun masjid, akaun surau, bank riba. Contoh mudah. Yang ni masjid ni, surau ni, tengok akaun bank riba. Pada hari ini banyak berpuluh-puluh bank Islam. Berpuluh-puluh bank Islam. Ada Islami kat belakang tu Islam lah. Walaupun namanya Hong Leong, bunyi Cina, tapi Hong Leong Islami pun ada. Tapi ambil juga bank riba. Padahal mudah, itu benda mudah, tapi benda ni terlepas pandang. Tak syariah compliance, walaupun masjid. Masjid pun tak compliant, tak syariah compliance. Tu dia masalah. Sebab tu kena buat sesuatu tu, buat dengan ilmu, buat dengan faham. Jadi contoh macam tu lah, kita sedih lah tengok benda ni berlaku. Sambut hari sukan ke, sambut maulid sekalipun, sambut hari guru, hari apa pun, tengok asalnya harus, boleh je, tak dosa. Tapi pengisian tu yang jadi dosa, tak luluh syariah. Maka balik pada tajuk kita ni, benda-benda semua tu adalah taghut agama. Benda-benda taghut dari segi bahasa, taghutnya melampau batas. Tagha, tajawazal hadd. Dalam kitab tafsir Imam An-Nasafi,
Tak? Dalam kitab tafsir Imam An-Nasafi, beliau mentafsirkan taghut sebagai tajawazal hadd, melampau had. Had apa dia? Had batas-batas syariah hukum Allah Ta'ala. Allah kata boleh, dia kata tak boleh. Allah kata tak boleh, dia selama je buat boleh. Itulah taghut. Undang-undang hari ni macam tu lah. Dengan syariat Allah. Jadi nak tukar, nak ganti yang taghut tadi dengan apa dia? Dengan syariat Allah. Kerana manhaj dan syariat Allah itu telah sempurna, tidak memerlukan pokok tambah lagi, telah sempurna, jelas benda itu telah sempurna. Allah menyebut al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Jadi kena faham, nak ganti yang buruk dengan yang baik, nak ganti yang taghut dengan yang adil, nak ganti yang Allah murka dengan sesuatu yang Allah redha. Kalau ganti yang lama tu taghut, ganti baru, yang baru pun tahu juga, tak ada makna, tak ada faedah, sia-sia. Hak lama kita buang, lepas tu ganti undang-undang lama buang, mari undang-undang baru tahu juga. Tak, cuma tukar nama je dah. Tu masalah juga. Macam doktor selalu buat perumpamaan, hilang selalu satu penyakit, mari penyakit baru. Sakit gauk, tak makan ubat gauk. Gauk tak sembuh, kerana ubat tu pula, mari pula uang tinggal, contoh. Itulah perumpamaannya. Tak, ni minta mahal lah. Siapa-siapa ada hak jual-jual ubat tepi-tepi jalan ni, hak jual-jual ubat online tu, hak tak ada KKM tu, hak tak lulus Kementerian Kesihatan tu, hak tak ada pun pengiktirafan daripada Kementerian Kesihatan. Nah, makanlah kawan tu. Sebab apa? Oh, jual ubat tu kata ubat tu bagus. Penyakit lama tak hilang, mari penyakit baru. Ni doktor-doktor perubatan selalu sebut macam ni. Penyakit lama makin teruk, tambah pula penyakit baru. Begitulah perumpamaannya. Jahiliah lama tu, konon nak ganti. Nak ganti apa dia? Dengan yang baru. Yang baru tu Islam lagi tak? Tak, lebih kurang. Lagi teruk tu. Tak. Tumbang satu kerajaan, naik orang baru, menumbangkan yang lama, menumbangkan yang tahun, naik yang lebih tahun. Kadang-kadang macam tu. Itu tak ada faedah. Maka Syekh sebut di sini ialah menggantikan undang-undang taghut, undang-undang jahiliyah, undang-undang yang bernafsu, berbawa, yang dibentuk dengan hawa nafsu tadi, dengan syariat Allah. Dengan syariat Allah. Macam, minta maaf lah. Dulu marah ke GST 6%. Marah kerajaan lama buat GST 6%. Sekarang 8%. Cuma nama GST tu tak ada. Lebih kurang tu tak. Dia pandai, dia tak guna nama GST lah. Dulu marah, apa dah kerajaan zalim, nak pedajai rakyat miskin, kena terbeban 6%. Bila dia minta 8%, baru dia bentang sehari dua lepas. Apa cerita dia? Walaupun tak nama GST, nama perkhidmatan lebih kurang lah. GST, GSS tu servis. Tak, bahasa Inggeris tukar pada perkhidmatan bahasa Melayu lebih kurang. 6% jadi 8%. Tu. Baik, tu cerita lain lah, tu seringan saja. Cuma nak kaitkan dengan tajuk pada pagi ini. Jadi tumbangkan yang lama, naik yang lebih ahsan, lebih baik. Dan tidak ada yang lebih baik daripada hukum Allah Ta'ala. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Ahkam. Bukankah Allah, bukankah undang-undang Allah, bukankah peraturan Allah, Allah guna perkataan ahkam. Ahkam makna paling bijaksana, paling baik, paling terbaik. Tak ada hak atas benda tu. Baca ayat tu bukan main lagi. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Ahkam tu orang mengaji Arab, dia panggil isim tafdil. Isim tafdil mana tak ada lebih atas. Sama macam akbar. Akbar makna pun sama juga, isim tafdil, paling besar, paling agung, paling mulia. Ada lagi dah hak atas pada Allah. Allahu akbar. Akbar dengan ahkam
perkataan wazan yang sama dia panggil isim tafdhil, kata nama yang bermakna melebihkan. Kita kata Allahu Akbar, kita mengatakan Allah paling hebat, paling agung, tak ada atas pada Allah. Sama juga ayat Quran, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Ahkam paling bijaksana, paling terbaik, paling adil, paling sesuai sepanjang zaman, tak ada atas pada itu. Tapi kita buat ke tak? Tak buat. Kenapa tak buat? Tak ada kuasa. Tak ada kuasa, tak apa. Tapi kalau buat ke tak? Tak buat. Kuasa ada? Ada kuasa. Ada kuasa tak buat juga? Bawalah depan Allah nanti. Sebab itu berkaitan dengan syariat Allah. Baik, di dalamnya terdapat akidah yang agung, akhlak yang mulia itu pengisian syariat Allah. Apa benda syariat Allah ni? Dalam syariat Allah, akidah yang agung. Yakin syariat, yakin undang-undang Allah, yakin peraturan Allah adil. Itu akidah lah tu. Sebab yakin tu di hati. Sebab yakin tu di dalam hati, bukan di mulut. Yakin tu duduknya di hati. Kan iman kan berkaitan dengan yakin. Baca kita akidah kan, dia tak boleh ada iman ni, akidah ni dia tak boleh dikacau, diganggu oleh syak. Bila datang syak, lebu. Walaupun 10%, jangan kata 10%, walaupun 1%. 10% itu banyak sangat lah tu dalam bab akidah. Walaupun 1% saja, 0,5 je contoh. Dia ada penyakit syak, dia ada penyakit zan, dia ada penyakit waham. Kalau bab dunia bolehlah kita syak. Kalau bab dunia, contoh apa kalau bab dunia? Semalam demo orang kerja, siapa kerja kerajaan? Termasuk saya. Tanya orang pula lah. Orang pencen ada, orang pencen. Orang pencen pun ada. 2,000 dapat. Orang kerajaan dapat 2,000 dek. Kata dia bab dunia ni. Orang pencen dapat 1,000. Orang kerajaan dapat 2,000. Orang pencen dapat 1,000. Baik. Dia pun syak. Entah ya tak. Jangan-jangan tak lulus. Baru bentang. Okey, tak apa tak. Boleh tak ada syak? Boleh, tak ada masalah, sebab dunia je pun. Nak syak, nak ragu, nak zon, nak waham. Zon sampai 50%. Waham sampai 70%. Ataupun syak sikit je, 1.2%. 0.5, 0.0001%. Bak dunia letak lah. Ada orang tak yakin, entah ya, entah tidak. 2,000 bentang je tu, tak duduk pun nanti, tak apa, lantak dia, tak percaya. Sebab bab dunia. Ada orang yakin, yakin dia. Tahun-tahun sudah, bila bentang tu, dapatlah, ada yakin. Bila dah bentang, dah janji tu, dapatlah 500 ke apa, ada yakin, yakin. Mana bab dunia ni nak yakin, yakin. Tak nak yakin, udah. Tapi bab akhirat ni, Allah yang sebut dalam Quran, Nabi yang sebut dalam hadis, tiba-tiba entah ya, entah tidak. Na'udzubillah. Wasaklah akidah. Allah yang ahkamil hakimin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Sibghatullah, acuan Allah. Ada lagi tak acuan Allah? Sistem daripada lain pada sistem Allah, acuan lain daripada acuan Allah yang lebih baik. Ayat Quran Al-Baqarah, mari pula ayat surah At-Tin, ahkamil hakimin. Dia pun entah ya, entah tidak. Na'udzubillah, murtad. Bukan macam baca apa nama ni, bajet, pembentangan bajet. Baca dalam bajet tu macam-macam lah. Tak janji, kita pun tak yakin, kita pun ragu, tak apa, tak merasa akidah. Tapi ni baca Quran ni, baca hadis Nabi ni. Lepas tu dia kata dalam syariat Allah ada akidah yang agung. Akidah benda yakin. Tak yakin potong tangan pencuri itu adil. Tak yakin sebat orang berzina itu adil. Tak yakin apa lagi, sebat orang minum arak tu, sebat 80 kali orang minum arak tu adil. Tak yakin orang yang qazaf tu layak dihukumkan hudud. Tak yakin qisas tu jawapan terbaik kepada jenayah bunuh. Hari ni nyawa macam tak ada rega. Suami bunuh isteri, isteri bunuh suami. Baca dalam paper. Anak bunuh mak pun ada. Itu kes dadah lah. Nyawa macam tak ada rega. Oh ni kat Kelantan. Dah orang Kelantan pula. Malu orang Kelantan. Aku seorang Kelantan. Bergaduh. Tak.
sampai mati kawan tu. Dia macam lantai. Allah. Darah-darah boleh tengok video. Guru dengan engineer tu. Yang meninggal tu engineer meninggal. Mungkin kita ingatkan budak-budak sekolah kan tu. Seorang 51, seorang 46. Dah tua-tua dah. 51 dengan 46 ni tak tua lagi. Ingatkan budak sekolah kan tu. Tengok. Mati sampai kawan tu mati. Nyawa ni mudah sangat. Maka macam mana nak membendung jenayah bunuh? Qisas. Detail perincian tentang qisas dalam Quran. Boleh buka surah Al-Ma'idah, surah Al-Baqarah pun. Tapi dah tak yakin. Tadi buat akidah yang agung, akhlak yang mulia. Dalam syariah ada akhlak yang mulia. Semua merangkumi sistem perundangan yang luas, mendalam serta mempunyai sifat keanjalan yang sesuai untuk semua masa dan tempat. Kita dah baca sebelum ni kan, Rabbani, Syumul, Murunah. Murunah tu apa dia? Bahasa Arab Melayu kata anjal, fleksibel. Ini hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum Allah Subhanahu Wa Taala, keanjalan sesuai untuk semua masa dan tempat. Macam kes zina, saya bagi contoh, perempuan berzina. Kalau dia dalam proses mengusung, didakwa, nak kena sebab, nak kena rejam juga kan. Perempuan yang dah kahwin tapi berzina, laki pun samalah hukumnya. Undang-undang melihat dia ni macam mana menyusu. Kita takkan dalam keadaan menyusu anak dia siapa nak susu, nak kena rejam juga lah. Mencuri, banyak mana dia curi. Kalau curi setakat telur sebiji, kena hudud ke? Curi telur sebiji, kena hudud ke? Dalam keadaan dia hilang pendapatan, macam musim PKP baru ni, hilang kerja. Musim COVID baru ni, ramai hilang kerja, tak ada kerja. Anak-anak kat rumah nak makan. Maka dia curi telur sebiji, contoh. Potong tangan. No, tengok keadaan dia, kadar barang-barang yang dicuri itu. Sebab itulah dikatakan di sini sistem perundangan luas, hukuman dia mendalam serta mempunyai sifat keanjalan. Hari ni kita tengok undang-undang dunia ni, curi melus kapit ke dalam, hak rasuah 50K. Contohlah. Nah, orang-orang pangkat besar rasuah puluh-puluh kes lepas. Orang bawah curi apa tu? Curi rumah, curi milus paket. Anak tak makan, curi susu, anak lapar ke dalam. Yelah, kita tak katalah benda tu baik, bukanlah kata mencuri tu baik, tak. Tapi nak ceritanya adil je. Tak. Orang usah-usah ni istilah jerung dengan bilis. Maka datanglah istilah jerung dan bilis. Yang bilis dia kena jerung. Bilis. Bilis senanglah nak dapat tak. Kecil-kecil ni tangkap orang kecil. Hak jerung tu. Itu dia. Itu contoh. Bukan nak kata siapa-siapa. Contoh tu boleh kita tengok, boleh kita nampak. Jadi disebut di situ ialah undang-undang Islam. Baik, berdasarkan kefahaman ini, maka jangka masa dan sejauh mana kita boleh hidup bersama dengan sistem jahiliah itu perlu ditentukan berdasarkan kekuatan dan kemampuan sebagai satu proses pemberontakan terhadapnya. Kerana yang menjadi matlamat penentangan ini ialah untuk menggantikan jahiliah itu dengan Islam. Sejauh mana kita ni boleh duduk selesa dalam keadaan ketidakpatuhan kepada Allah, selama mana undang-undang Allah tidak berada pada tempat yang selayaknya. Undang-undang Allah pada tempat yang tak selayaknya. Kalau tanya macam-macam lah alasan kenapa tak sesuai negara Islam, negara Malaysia, macam-macam apa nama ni, bangsa kaum. Zaman Nabi dulu je di Madinah. Madinah pun ada Yahudi. Yahudi pun banyak jenis buat dia. Banyak dia punya suku kaum dia. Berbagai kaum juga. Elok je Nabi buat. Yahudi marah. Kita terang pada dia. Tak. Jadi di Malaysia ni tak ada sebab. Dia bukan soal kebolehan. Boleh ke tak boleh. Soal mahu tak mahu. Tu je. Beza situ je. Ada. Dia bukan soal boleh ke tak boleh. Soalnya mahu atau tak mahu. Kalau mahu, teruskan. Mahu ni jadi boleh. Kalau mahu, insya-Allah Allah mudahkan. Boleh je. Kenapa tak boleh tu? Sebab tak mahu.
tak mahu nak ambil satu inisiatif. Nah, wahai umat Malaysia, wahai umat Islam, wahai rakyat Malaysia, ni hak Islam. Tak kira lah kafir, Cina, Kristian, Hindu, Buddha apa. Ini tidak. Kadang-kadang kita mengalah dengan demo. Kita dipijak-pijak oleh demo. Hak kafir tu pula nak tapis hadis Nabi, hadis 40 Nabi. Hak kafir tu pula nak baca hadis Nabi, nak tengok tok adalah yang tak sesuai. Adalah dia kata hadis Nabi yang ajak perang, yang ni kena buang. Celaka punya kafir. Orang Melayu Islam nganggut je. Okey, bagi. Tak ada maruah kalau macam tu. Kita tak kacau demo nak kacau kita. Hadis 40 tu. Nak bawa ke sekolah, nak bentang di parlimen, lulu belajar ajar kurikulum dia. Tengok, bagi orang kafir dulu tengok hadis 40. Mana? Hadis pertama, beres. Hadis 15, beres. Hadis 28, ini hadis perang. Nak mengajar teroris. Oh, tu fitnah kepada Rasulullah SAW. Fitnah ke Nabi pula. Hadis itu daripada Nabi. Yang dia katakan dengan hadis itu teroris, pengganas. Bila masuk Nabi mengajar pengganas, orang Islam setuju, ngangguk. Dengan mula sesat. Ini tak, kita pula tunduk ke demo. Sepatutnya demo tunduk ke kita. Sebab Malaysia ni negara rasmi, agama rasminya Islam, agama persekutuannya Islam, agama rasminya Islam. Islamlah dominan. Tapi na'udzubillah. Ini fitnah akhir zaman ni dah. Allahu Akbar. Baru ni saya kuliah Maghrib di Masjid An-Naim. Saya kuliah Maghrib di Masjid An-Naim, Taman Sri Setia. Saya sebut orang yang wahajar ni, nak sebut yang baca Al-Quran, tafsir ikut suka, ikut kepala otak dia. Kemudian barulah dia minta maaf. Baguslah minta maaf tu bagus, tapi lain kali jangan buat lagi. Maaf tu biar ikhlas, bukan maaf orang politik, bukan maaf berdolak dari na'udzubillah. Lepas pada saya sebut tu, kuliah Maghrib, lepas solat Isyak, dia tahan kat tangga. Udah aku tak boleh balik pula. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Ya, saya nama sebut nama. Saya sikit-sikit Ustaz sebut apa tadi? Saya ceritalah. Beza zimmi dengan harbi. Udah kena buat kuliah lepas Isyak pula. Ingatkan selesai kuliah Maghrib, lepas Isyak ada kuliah untuk dia seorang. Tak puas hati dia. Dia kata orang Islam jangan duk pelekeh, jangan duk selekeh sangat. Jangan selekeh sangat duk bagi kat orang kafir sampai hadis nak kita tak pernah sentuh pun kita ada. Mari kita baca, lepas tu kita kata tak boleh sambut Taib Usam, contoh. Tak boleh hari ni Ahad, Kristian tak boleh pergi gereja, contoh. Ni hari Ahad ni, Kristian tak boleh pergi gereja. Bulan depan Deepavali, Hindu tak boleh beraya. Sebab memuja api Deepavali, sambutan cahaya. Taib Usam, Hindu tak boleh nak berharap. Tak boleh pergi batu kes. Bawa patung semua tu cocok dengan pecahkan kelapa tu. Kita pun mari tengok kitabmu tak kata apa macam tu. Ada kita buat macam tu, tak buat sebab apa? Kita hormat dia memang tak ada kena hormat. Hadis 40 fitnah ke Nabi kita. Sambut maulid bukan main lagi. Sambut maulid berarak, spanduk, zarhat, marhaban, berzanji, selawat. Orang hina hadis Nabi, orang fitnah Nabi. Duduk bohong kamu, tak sayang Nabi. Hak kafir tu kata hadis 40 tu. Hadis 40 dalam tu ada mengajar teroris, dalam tu ada mengajar tentang keganasan, peperangan. Dia nak ulah bak perang, sedangkan nak ulah hadis ni kena ulah umur syarah. Imam Nawawi layak le, Bukhari layak le, Imam Bukhari, Imam Muslim layak le. Dia siapa? Ni nampak Allah, orang Melayu Islam tunduk setuju selekeh benar lah. Sambutlah maulid tiap hari pun. Sebenarnya dia tak sayang Nabi. Orang duk hina Nabi, duk hina hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak tapih pula. Kalau kita buat macam tu, mau 13 Mei berulang, na'udzubillah. Peristiwa usuhan kaum
Kita tak naklah benda tu. Sebab tu kena jaga-jaga benda tidak. Baik, oleh yang demikian, sebagai penutup, saya nak habis dah 173, kita habislah alang-alang tu, kita habiskan muka surat 173. Oleh yang demikian, setiap amal atau kerja yang tidak dapat menolong tercapainya matlamat ini atau tidak memberi apa-apa sahab ke arah tercapainya cita-cita tersebut adalah dianggap sebagai kerja yang lebih banyak mendatangkan kelalaian daripada kebaikan. Maksud apa tu? Maknanya sia-sialah kalau kerja, kalau amal tidak membawa kepada matlamat yang jelas. Apa dia matlamat? Atas tadilah, menegakkan syariat Allah. Dia panggil larang. Orang sifat orang beriman, dia tak buat benda larang. Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sifat orang beriman. Berjayalah orang beriman, kata Allah. Oh betul, untung orang beriman. Siapa dia orang beriman? Fi salatihim khashi'un, sembahyang dia khusyuk. Lagi lizakati fa'inun, menunaikan zakat. Lagi anil lagwi mu'ridun, benda sia-sia, benda tak ada faedah, dia tak buat. Dia tak buat benda-benda larang, benda lalai, benda tak ada faedah. Lepok kedai kopi main dah 3-4 jam, orang azan tak pergi masjid, duk layan game, main game, mak tua-tua pun main game lagi. Ada, lagi kata tak ada, kita ingat budak-budak main game, mak tua-tua duk main game. Benda-benda larang macam tu. Jadi orang beriman tak buat benda-benda larang macam tu, benda sia-sia. Jadi kata Syekh, benda sia-sia kalau mu tidak niatkan untuk syariat Allah. Duduklah dalam persatuan apa pun, duduklah dalam jemaah apa pun, kerja jemaah tu, kerja persatuan tu, benda yang sia-sia, benda yang menalaikan. Maka dia tutup dengan ayat Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum. Maka oleh kerana itulah wahai Muhammad, serulah mereka. Fad'u makna seru makna ajak makna berdakwah. Ajaklah, serulah, berdakwahlah kepada mana? Kepada Allah Ta'ala. Ngajak orang sokong Islam, ngajak orang sokong agama Allah Ta'ala, ngajak orang supaya menyokong hasrat untuk menegakkan syariat Allah. Wastaqim, dan istiqamah. Kena istiqamah. Bukan setakat hangat-hangat ayat. Kama umirta, sebagai kamu diperintahkan Muhammad, kamu diperintahkan berdakwah, kamu diperintah istiqamah. Ini Allah perintahkan kepada Rasulullah, dan Rasulullah buat sungguh. Rasulullah berdakwah, bahkan sifat Nabi itu tabligh, dan Nabi pun istiqamah sampai hujung nyawa, sampai wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi istiqamah. Wala tattabi' ahwa'ahum, dan jangan ikut hawa nafsu mereka. Mereka tu siapa? Hak kafir itulah, hak menentang itulah, hak musyrik itulah. Allah larang wala tattabi' ahwa' daripada perkataan hawa dah jadi perkataan Melayu, hawa nafsu. Ahwa daripada perkataan hawa tu hawa nafsu lah. Allah kata wala tattabi', jangan ikut hawa nafsu mereka tu siapa dia? Hak benci Islam. Zaman Nabi di Madinah, Yahudi. Yahudi yang banyak songih, Yahudi yang banyak soal, Yahudi yang degil, sama macam perangai nenek moyang mereka zaman Nabi Musa. Itu cerita dalam surah Al-Baqarah banyak daripada dalam surah Al-Maidah pun ada disebut. Wala tattabi' ahwa'ahum. Hari ni tak, kita dah ikut ahwa'ahum, kehendak kafir, kehendak mereka yang bukan Islam. Nak tapih hadis 40, nak itu, nak ini, kita ikut aja, bercanggah dengan ayat ni. Ayat ni kata wala tattabi'. Lantak demo tu. Demo nak halang, nak apa ke, nak marah ke, nak halang, nak sekat, kita teruskan sepatutnya macam tu. Kerana kita nak berpegang kepada ajaran Allah dalam ayat ini. Wallahu a'lam. Cukuplah setakat itu tuan-tuan. Kita baca sekadar satu buku surat sahaja, dan apa yang kita baca moga-moga kita faham dan kita teguhkan pendirian kita. Kita kena ada prinsip. Nabi kata orang Islam ni yang betul-betul beriman ialah orang yang ada prinsip.
Orang buat baik, kita buat baik. Orang buat jahat, kita jangan ikut orang. Walaupun ramai yang buat jahat, kita dengan iman kita, dengan prinsip pendirian kita, kekal dalam kebaikan kita. Wallahu a'lam. Cukup setakat. Terima kasih kepada tuan-tuan. Moga apa kita baca, kita fahamkan, kita amalkan sama-sama. Dan kita sambung lagi pada bulan hadapan bagi kitab ini. Dan untuk kitab jagalah Allah, Allah menjagamu, yang itu kita baca pada hari Sabtu minggu yang keempat, insya-Allah. Aku qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين والظلم والظالمين والنفاق والمنافقين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم فرق جمعهم ومدد شملهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Kita tutup majlis tasbih kafar suratul asri.